Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifalukum Bapak semua? Saya doakan dalam keadaan yang sihat wal afiat insya-Allah. Ramadan macam mana kali ini? Okey. InsyaAllah semuanya baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan yang enjoy dengan Ramadan. Yang mana Ramadan adalah bulan ibadah, bulan kegembiraan kita untuk mendapatkan lebih-lebih banyak lagi pahala insya-Allah. Baik, kali ini bersama Ustaz Ruhisham Abidin membincangkan tentang adab puasa Ramadan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita melaksanakan ibadah puasa, sama-sama kita meraihkan adab-adab yang perlu untuk kita jaga sepanjang kita berada di bulan Ramadan. Kerana jika kita tidak meraihkan adab tersebut, maka pahala Ramadan, puasa Ramadan kita ni mungkin sedikit akan terjejas, mungkin sedikit akan berkurang. Jadi apa kata kita sama-sama buat revision, ulang kaji balik tentang adab-adab yang Ustaz yakin percaya memang kita dah buat dah. Namun begitu ada yang terlepas pandang. Sama-sama kita telusuri. Yang pertama, para penonton sekalian, mengamalkan makan sahur. Kebanyakan daripada kita, Ustaz yakin percaya, ada di antara kita yang tak berapa nak suka ambil sahur. Kerana apa? Mungkin tak terjaga waktu nak sahur tu kan, tak terjaga dan malas bangun pun ada. Yang ada juga sahur pukul 12 tengah malam. Itu bukan panggil sahur tu, supper tu kan. Ni ada yang pukul 2 pagi kan. Sementara nak tengok bola tu sahur siap-siap. Lepas tengok bola boleh nak lap terus. Ada juga macam tu. Namun begitu para penonton sekalian, sahur adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksudnya, bersahurlah kamu kerana sungguhnya sahur itu ada barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana para penonton sekalian, sahur ini adalah sunnah Nabi dan ada berkat padanya. Jadi jangan lepaskan peluang. Ramadan ini Ramadan yang insya-Allah, moga-moga Ramadan ini Ramadan yang paling barakah untuk kita. Maka kita berusaha untuk bangun bersahur. Okey, insya-Allah. Dan bersahur tidak semestinya dengan makanan, para penonton sekalian. Bersahur tidak semestinya dengan makanan. Seseorang itu sudah dikira bersahur walaupun dengan minum air seteguk. Seteguk air pun dah kira dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah walaupun hanya dengan meminum seteguk air. Kalau lewat sangat bangun minum air kosong pun jadilah. Sebab tu kadang-kadang kita kena buat stok di rumah tu. Ada air susu kan, yang boleh kita buat preparation jika terlewat bangun. Jadi boleh minum air kosong. Kemudian melewatkan makan sahur. Macam Ustaz sebut tadi kan, ada di antara kita yang sahur waktu pagi, awal sungguh sahurnya. Namun begitu, itu bukanlah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang dianjurkan ialah melewatkan makan sahur. Seperti mana satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin Maimun Al-Audi. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling cepat berbukanya dan paling lambat sahurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maknanya para penonton sekalian, para ulama telah menetapkan 10 minit waktu sebelum masuknya waktu solat, waktu subuh itu adalah waktu senggang untuk kita rehatkan perut kita, rehatkan minda kita sebelum kita menunaikan solat subuh. Jadi kalau boleh kita awalkan lagi dan kita lewatkan sikit sahur kita untuk kita mendapatkan barakah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa apabila masuk waktunya. Ada di antara kita yang bila dengar azan dia buat-buat relax, buat orang kata buat lek dulu. Macam tak ada apa-apa. Padahal benda yang perlu untuk kita segerakan ialah berbuka puasa.
Dengar saja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca doa, simple, tak payah panjang-panjang. Ni kadang-kadang kita baca doa nak buka puasa tu, 2-3 minit baru habis. Orang lain tolong angkat tangan pun perut berbunyi dah. Baca pendek aja. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai amin, makan. Mula dengan kurma ataupun air kosong. Tak ada masalah. Yang penting segera berbuka, jangan tangguh, jangan lewatkan. Jangan awal sangat pula 6.30 buka puasa dah. Tu ada juga jenis tu. Jadi elok-elok masuk azan terus buka. Ini 6.30 tu kira awal sangat dia buka ni. Ustaz tak tahu kau segera buka puasa ni adalah sunnah. Tu lain pula. Jadi masalah. Jadi yang ketiga tadi bersegera berbuka puasa. Yang keempat, makanan berbuka puasa mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi ajarkan kepada kita, Nabi dah beri bimbingan kepada kita apa makanan yang sesuai untuk kita makan sewaktu kita nak berbuka puasa. Seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak kepada kita. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab. Rutab ni adalah kurma basah. Kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar. Dengan tamar kurma kering. Rutab kurma basah, tamar kurma kering. Jika tidak ada tamar, maka dengan minum beberapa teguk air. Ni Nabi ajak pada kita. Jadi nak ikut Nabi, ini saja sebenarnya. Bukannya buka puasa dengan benda-benda yang tidak berkhasiat. Contoh minuman bergas kan. Makan makanan yang tidak memberikan kebaikan. Minum benda yang tak sepatutnya kan. Berbuka puasa dengan merokok contoh lah, minta maaf lah saya sebut. Jadi itu sememangnya tidak dianjurkan dalam agama. Yang Nabi ajak buka dengan kurma, tak ada kurma buka dengan ayak. Ayak kosong tak ada masalah. Ayak tak kosong pun tak apa. Yang penting memberikan manfaat yang baik, insya-Allah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, bermurah hati. Banyak menderma dan berbuat kebajikan dan banyak membaca Al-Quran. Baik, para penonton sekalian, bulan Ramadan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila al-akhiril ayat. Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang mana pada bulan Ramadan ini, para penonton sekalian, kita sedang berada di bulan Al-Quran. Di bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi panduan, yang menjadi petunjuk, yang menjadi pembeza antara yang baik dan yang batil. Maka mana mungkin tuan-tuan dan puan-puan kita nak memisahkan Ramadan pada tahun ini dengan amalan membaca Al-Quran. Sebab tu para penonton sekalian, marilah sama-sama kita mengimarahkan Ramadan pada tahun ini dengan banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Satu huruf bulan biasa tuan-tuan, 10 hasanah Allah bagi, 10 pahala. Akan tetapi bila kita masuk bulan Ramadan, Allah berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Nak baca Al-Quran ni senang ke payah? Senang saja. Kan? Dalam handphone pun ada. Naik kereta buka Al-Quran, dengar orang baca Al-Quran pun dapat pahala. Ini kan pula kita baca tuan-tuan. Allahu Akbar. Besar fadilat, besar pahala. Tambah-tambah kita berada di bulan Ramadan. Bukan sekadar mengaji Quran saja tuan-tuan. Kita banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah kita menderma, membuat amal kebajikan. Dan memberi makan juga kepada orang yang berbuka puasa adalah salah satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Tidak akan dikurangkan pahala orang yang menyediakan makanan orang berbuka puasa seperti mana orang itu berpuasa seharian. Sebab itu tuan-tuan, sama-sama kita grab seberapa banyak pahala semasa kita berada di bulan Ramadan ini. Yang keenam, tadi yang kelima. Yang keenam tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah para penonton sekalian, giatkan ibadah kita. Giatkan ibadah kita. Semangat, terus bersemangat. Gear 5. Takut kalau gear 6 ketungging pula lagi. Taklah, maksudnya kalau gear 5 tu memang pecut habislah. Terutama di 10 malam terakhir. Yang mana pada malam terakhir adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana Nabi SAW apabila masuknya 10 malam terakhir,
beliau mengikat kainnya, maknanya menjauhi daripada isteri-isterinya, menghidupkan malam dia dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10 malam terakhir Nabi lebihkan ibadat. Kita 10 malam terakhir lebihkan shopping. Contohlah kan, diri saya juga lah kadang tu. Allahu Akbar, sama-sama kita muhasabah diri. Sama-sama kita muhasabah diri, yang mana pada 10 malam terakhir ini insya-Allah sama-sama kita memperbanyakkan amalan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hidupkan malam-malamnya dengan solat sunat tarawih, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya dengan penuh keimanan, penuh keinsafan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Amat malang dan rugilah kita tuan-tuan dan puan-puan jika kita berada di bulan Ramadan, akan tetapi keluar saja bulan Ramadan kita tidak diampunkan dosa. Allah, amat malang dan rugilah tuan-tuan. Sebab tu 10 malam terakhir yang kita akan jumpa ataupun kita sedang lalui, insya-Allah kita banyak-banyakkan amalan, terutama dengan sedekah kita, mengaji Quran kita, solat kita dan puasa kita, puasa yang berkualiti insya-Allah. Yang keenam. Okay. Yang ketujuh, yang ni penting. Yang ni penting. Elakkan kita untuk ni mulut kita, lidah kita ni, Allahu Akbar. Kalau boleh bulan puasa ni tuan-tuan, bulan puasa ni kita puasa juga lidah kita. Puasa juga mulut kita. Sebelum masuk bulan Ramadan ni mulut kita giat nak mengata orang, nak menghina orang, mencela orang. Namun begitu tuan-tuan, masuk saja bulan Ramadan, jom kita ubah 360 darjah. Mulut kita daripada suka nak mencela orang, masuk bulan Ramadan, kita jaga mulut kita dan hanya sebut kalimah perkataan yang baik sahaja. Try. Boleh. InsyaAllah bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. 30 hari bila kita buat, memang awal-awal tekanan sikit. Contohlah kan, nak buat benda yang baik ni memang banyak dugaan. Namun begitu, bila kita berpuasa kerana Allah Ta'ala sebagai perisai diri kita daripada melakukan benda-benda yang tak baik, insya-Allah keluar bulan Ramadan, kita akan jadi orang yang terbaik insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, alhamdulillah, itu antara adab-adab ketika kita berada di bulan Ramadan. Jadi sama-sama kita, orang kata apa, rushing dan berlumba-lumba, fastabiqul khairat, lumba-lumba untuk membuat kebaikan. Moga-moga kita akan digolongkan dalam golongan orang yang memperoleh ganjaran syurga dan memperoleh ganjaran yang terbaik yang kita nak, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga semua beroleh manfaat dan kebaikan bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.